Di Johor, permainan ini dikenali sebagai tating lawi ayam, captik dan sepak yem. Bagi sesiapa yang tak tahu apa itu tating bermaksud membawa ataupun mengimbang sesuatu benda. Lawi ayam pula bermaksud bulu ayam. Permainan ini sangat digemari oleh kanak-kanak lelaki di peringkat sekolah rendah. Seterusnya, permainan ini dimainkan bertujuan untuk mengimbang berat di udara dengan menggunakan kaki dan bahagian anggota tubuh yang lain, kecuali tangan. Timbang berat di udara bermaksud pemain perlu menimbang bulu ayam dari awal sehingga tamat permainan. Di Vietnam pula, permainan ini dikenali sebagai Chau Di Cha dan merupakan sukan kebangsaan negara mereka, serta permainan ini dianggap seakan sama seperti bola tampar. Tating lawi ayam ini dianggap sama seperti bola tampar kerana peraturan utama dalam kedua-dua permainan ini ialah perlu mengimbang bola ataupun bulu ayam. Tetapi bola tampar perlu diimbangkan menggunakan tangan, manakala tating lawi ayam pula perlu diimbangkan menggunakan kaki dan anggota badan yang lain kecuali tangan. Selain itu, saya ingin menerangkan sedikit tentang sejarah permainan tating lawi. Permainan tradisional yang dimainkan di Malaysia ini, ia dikenali sebagai sembujang atau captik. Awalnya, permainan ini berasal dari China dan namanya dikenali sebagai Chen Su. Permainan tating lawi ini dibawa oleh migrasi Cina ke tanah Melayu. Sebab itulah Malaysia boleh kenal dengan tating lawi ni. Permainan tating lawi ni juga bukan popular dekat Malaysia je. Permainan ni juga popular dekat luar negara. Contoh macam Filipina, Singapura, Indonesia dan lain-lain. Tiada tarikh khusus yang menyatakan bila permainan ini boleh bertapak di negara Malaysia. Tapi daripada sejarah lisan dan kajian golongan pencipta seni budaya mengatakan permainan ini telah wujud di negara ini sejak sekian lama dahulu. So memang dah lama lah, sebab itulah Malaysia dah jadikan tating lawi ini sebagai salah satu permainan tradisional yang ada dekat Malaysia. Bahan-bahan untuk membuat tating lawi ayam ialah anda perlukan 4 helai bulu ayam, sebatang paku, getah sayur dan kepingan getah tayar yang dibentuk bulat. Kepingan tayar tu kalau boleh ukuran dia sebesar duit 50 sen. Seterusnya, langkah-langkah untuk membuat lawi ayam. Langkah pertama, cucuk paku menembusi di tengah-tengah kepingan getah tayar yang dibentuk bulat tadi. Langkah kedua, letakkan bulu ayam dikelilingi paku tadi dan ikat menggunakan getah sayur dengan kemas. Dan siap. Macam mana nak main tating lawi ni? Okey, langkah pertama dia kena bahagikan kepada 2 pasukan. Penentuan kumpulan yang akan mula dulu dibuat melalui undian. So, mereka kena buat undian siapa yang akan mula dulu. Langkah kedua, katakan pasukan B tu dapat undian. So, mereka akan mula dulu dan pasukan A akan menjadi pengira. Mereka akan mengira berapa jumlah tantingan yang pasukan B tu dapat buat. Pemain-pemain pasukan B akan menimbang sebanyak 3 kali jatuhan. Jatuhan tu macam pusingan lah. Dalam permainan ni diorang panggil jatuhan. So, mereka boleh menimbang tanpa had bagi setiap pusingan. Semasa menanting, pemain-pemain boleh bertukar-tukar peranan menanting antara satu sama lain. Semua anggota boleh guna, kecuali tangan. Macam bola sepak juga. Kalau kena tangan tu, fault lah kan. So, langkah ketiga, selesai 3 kali jatuhan atau pusingan, pasukan B pula akan menjadi pengira dan pasukan A akan bermain. Diorang macam tukar balik. Langkah 4, permainan akan tamat setelah kedua pasukan membuat tandingan. Kemudian jumlah tandingan yang antara pasukan tu dikira. Pasukan paling banyak tandingan adalah pemenang. Langkah kelima, permainan ditamatkan atau dimainkan semula atas persetujuan semua pemain. So, kalau kumpulan tu nak main semula pun boleh. Dah tak nak pun tak apa. Anyway, dah. Itu je. Okey, seterusnya ialah kelebihan dan kekurangan permainan tating lawi. Okey, kelebihan permainan tating lawi yang pertama ialah dapat meningkatkan kemahiran keseimbangan badan dan daya tumpuan. Okey, jika kita dapat lihat melalui permainan tating lawi ini, kanak-kanak perlu seimbangkan badan mereka dan fokus pada masa yang sama untuk menanting bola lawi tersebut. Okey, yang kedua pula ialah boleh dimain oleh pelbagai peringkat umur. Okey, permainan tating lawi ini bukan sahaja popular pada kalangan kanak-kanak, tetapi ia juga sangat popular pada kalangan orang dewasa.
Yang ketiga, boleh dimainkan secara berkumpulan atau berseorangan. Permainan tati lawi ini merupakan permainan yang agak mudah kerana boleh dimainkan dengan dua cara. Yang pertama, secara berkumpulan dan yang kedua, secara berseorangan. Okey, secara berkumpulan adalah seperti yang sudah diterangkan, manakala secara berseorangan pula, seseorang itu hanya perlu menentukan masa dan mengira berapa kali mereka boleh menating bola lawi tersebut. Bagi kekurangan permainan tati lawi pula, yang pertama, lebih digemari oleh kanak-kanak lelaki. Okey, majoriti yang bermain permainan tati lawi ini adalah kanak-kanak lelaki kerana bagi kanak-kanak perempuan, mereka merasakan bahawa permainan ini agak sukar bagi mereka. Yang kedua, agak mencabar bagi kanak-kanak. Okey, untuk seimbangkan badan dan fokus dalam masa yang sama merupakan perkara yang sukar bagi kanak-kanak. Mereka perlu mencuba banyak kali untuk memastikan mereka boleh menating bola lawi tersebut. Yang ketiga ialah bahaya bagi kanak-kanak yang tidak mahir. Okey, ini adalah kerana jika seseorang kanak-kanak itu tidak boleh seimbangkan badan dan mereka bermain juga, maka risiko untuk jatuh itu adalah tinggi. Okey, so ia boleh berlaku kecederaan kepada kanak-kanak tersebut. Bagi mengelakkan kecederaan tersebut, kita boleh bermain permainan ini di kawasan yang lapang dan tidak mempunyai benda-benda yang berbahaya bagi kanak-kanak. Permainan tati lawi ayam ini boleh digantikan dengan bola bulu takis sebagai alat ganti kalau tak ada bulu ayam. Sesuai dimainkan tidak kira peringkat umur dari kanak-kanak hingga dewasa. Juga dapat menguatkan lagi motor halus dan motor kasar kanak-kanak kerana permainan ini melibatkan mata untuk melihat lambungan bola manakala menggunakan tumit kaki untuk melambung bola bulu ayam. Kesimpulannya, permainan tradisional adalah salah satu warisan dan budaya yang perlu kita jaga agar tidak tenggelam akibat kemodenan serta kehadiran teknologi pada masa kini. Kita juga seharusnya tidak menjadi seperti kacang yang melupakan kulit, yang melupakan asal-usul permainan tradisional peninggalan nenek moyang pada masa dahulu. Semoga setiap di antara kita sedar dan melakukan sesuatu untuk memastikan generasi yang akan datang mengetahui serta dapat memelihara keunikan budaya serta warisan supaya tidak ditelan zaman.